Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kita kembali dalam kelas seterusnya. Okey, untuk kali ini saya ingin menyentuh tentang perkara yang akhir sekali ataupun sub topik yang terakhir dalam bab 8, iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, apa topik perbincangan kita adalah tentang kesan perubahan data terhadap serakan. Ya. Mari kita lihat. Kita pergi kepada contoh. Contoh 13 ini kita akan boleh lihat dalam buku teks. Okey. Diberi data 4, 6, 7, 7, 9, 11, 12, 12. Dia suruh kita hitung sisihan piawai bagi data ini dan seterusnya hitung nilai sisihan piawai yang baharu apabila A nombor 4 dikeluarkan, B nombor 7 ditambah, C nombor 18 ditambah. Jadi kalau kita lihat kepada soalan ini, pertama sekali kita cari dahulu sisihan piawai set data yang asal. Ya. Sisihan piawai set data yang asal. Kalau kita perhatikan, kamu akan dapat nilai min dia 8.5. Okey. Kemudian sisihan piawai kamu akan dapat 2.78. Ya. Alright. Kemudian kita keluarkan nombor 4. Okay, bila kita keluarkan nombor 4, maka awak akan dapat min yang baharu. Ya, kamu akan kira min baharu, nilai dia adalah 9.145. Setelah kamu masukkan dalam rumus untuk mencari sisihan piawai, maka kamu akan dapat nilai dia 2.356. Cuba bandingkan yang asal, yang asal dengan yang asal dan juga yang barulah. Okey. Perhatikan yang asalnya adalah 2.784. Manakala yang baharu, sisihan piawai yang baru adalah bernilai 2.356. Jadi maknanya apabila nilai yang jauh daripada min dikeluarkan, maksudnya nilai min tu jauh 4, nombor 4. Okey. Nilai yang jauh daripada min dikeluarkan, sisihan piawai baharu menjadi semakin kecil. Ya. Okey. Itu di antara perubahan yang mana kita kena tahu. Ya. Apabila satu data dikeluarkan dan nilai data itu jauh daripada min. Ya. Okey. Seterusnya kita lihat kepada soalan B. Apabila 7 ditambah, maka sekarang ni perhatikan nilai 7 itu. Okey, perhatikan nilai 7 itu apabila ditambah. Okey, 7 ini ditambah 1. Nampak? Okey, maka kita akan dapat nilai min baharu dia 8.333. Setelah kamu masuk dalam rumus sisihan piawai, awak akan dapat 2.668. 2.668. Okey. Jadi, apabila kita lihat kepada nilai, dia kata di sini apabila nilai yang dekat dengan nilai min, kan dekat 7 dengan 8 ni. Okey, dekat. Jadi sisihan piawai baharu menjadi semakin kecil. Ya. Jadi sisihan piawai baharu menjadi semakin kecil. Okey. Jadi terbukti bahawa apabila kita masuk nilai semakin hampir dengan nilai min, sisihan piawai tersebut menjadi semakin kecil. Maknanya
kecil jugalah ya, 2.668 tu. Okey. Sekarang kita lihat kepada soalan bahagian C pula. Apabila 18 ditambah. Okey. Perhatikan. Sekarang kita perhatikan. Kita perhatikan nilai 18 itu ditambah ke dalam set data tersebut dan kamu akan dapati nilai min baharu dia 9.556. Okey. Dan apabila kamu masuk dalam sisihan piawai baharu, maka hasilnya kamu akan dapat 3.974. Jadi kalau perhatikan sisihan piawai ni dia menjadi semakin besar. Okey. Dia menjadi semakin besar apabila nilai yang jauh daripada min ditambahkan. Okey. Jadi pada dasarnya sebenarnya apa saja perubahan kita keluarkan ke kita tambah dalam set data tersebut, maka akan berlakulah perubahan kepada sisihan piawai, sama ada semakin besar ataupun semakin kecil bergantung kepada nilai yang kita keluarkan atau kita tambah. Ya. Seterusnya kita lihat kepada perubahan yang berlaku apabila set data didarab dengan suatu pemala. Kamu perhatikan kamu perhatikan di sini, apabila set data didarab dengan satu pemala, maka julat baharu bersamaan dengan nilai pemala itu darab dengan julat asal. Ya. Begitu juga julat antara kuartil baharu, dia akan bila didarabkan dengan nilai julat antara kuartil asal, dia bersamaan dengan K, pemala darab julat. Begitu juga sisihan piawai baru, pemala darab. Apabila berdarab ni, maknanya sebarang nilai akan terhasillah hasil darab dengan pemala. Kecuali variance. Variance ni, pemala tu kuasa 2 darab dengan pemala variance asal. Okey. Apabila setiap cerapan dalam satu set itu dibahagi dengan suatu pemala, kamu akan perhatikan nilai dia akan menjadi julat baharu itu akan menjadi julat per K. Ya? Benda ni kamu tengok sendirilah. Ya? Julat dia per K. Perhatikan sendiri. Okey. Jadi maknanya kamu boleh lihat sendirilah. Dia per K. K per K. Dia per K. Tadi tu ada darab. Ya. Kemudian kita lihat kepada apakah kesan ke atas sukatan serakan apabila satu pencilan dimasukkan atau dikeluarkan daripada suatu set data. Perhatikan apabila julat ini dia dikeluarkan satu pencilan, maksud satu cerapan dikeluarkan atau dimasukkan, maka julat akan berubah. Ya. Julat antara kuartil dia kurang dipengaruhi. Okey, kurang dipengaruhi. Manakala variance dan sisihan piawai macam tadi kita tengoklah. Kita tengok tadi, jika variance dan sisihan piawai ini dia bertambah banyak apabila pencilan ditambah ke dalam set data. Beza antara nilai cerapan dengan nilai min adalah rendah, maka nilai sisihan piawai baru akan menjadi semakin kecil. Kalau besar, jadi sisihan piawai akan menjadi semakin besar, sisihan piawai yang baharu lah. Ya. Okey. Jadi secara kesimpulannya memang berlaku perubahan yang ketara, terutamanya kepada variance dan juga sisihan piawai apabila berlakunya penambahan pencilan. Pencilan ni maksudnya cerapan ditambah data dengan data yang baru ataupun dikeluarkan data yang baru. Okey.
Okey. Harap kamu faham ya. Agak nampak complicated, tapi perlu dihalusi dengan lebih teliti, ya. Sekarang kita tengok yang keadaan yang saya maksudkan. Apabila setiap cerapan ditambah dengan 2, perhatikan contoh nombor 8, ya. Nombor 8 tadi, nombor 8 tadi ada 1. Jadi kita tambah dengan 2, dia dapat 10. Dapat 10. Okey. Jadi bila dia dapat 10, awak akan yang lain pun dapat 9, tambah lagi 2, kamu akan dapat, dia akan macam seolah-olah dia berganjak lah, dia berganjak. Tapi julat dia tetap sama, ya. Kalau kamu perhatikan, julat skor dia, skor yang baharu tu, dia tetap sama. Perhatikan, julat dia dapat 7, ini pun dapat 7. Maknanya apabila satu cerapan dalam satu set ditambah dengan satu pemalar, nilai sukatan serakan tidak berubah, iaitu julat dia tidak berubah. Okey, ini adalah contoh yang jelas kita dapat lihat. Seterusnya kita tengok apabila satu cerapan didarabkan dengan 2. Jadi kita tengok sendiri di sini, 1 didarabkan dengan 2 dapat 2. 2 didarabkan dengan, kalau kau perhatikan, okey, 2 di sini apabila didarabkan, apabila 1 darab dengan 2, kamu akan dapat 2. Okey, nilai-nilai ni kalau didarabkan dengan 2, kamu akan berada di 4. Okey, 3 ni darab dengan 2 dapat 6. Okey, jadi julat dia akan menjadi double. Okey, akan menjadi double. 4 dan juga 8. Dia jadi double. Okey, itu yang dimaksudkan dengan sukatan serakan akan berubah menjadi berapa kali dia didarabkan dengan pemalar. Okey. Sekarang kita lihat tengok kepada apabila satu pencilan 9 dimaksudkan. Yang dimaksudkan dengan perkara di atas ialah kita meletakkan 9. Satu data kita letakkan dalam sukatan serakan, maka dia akan menyebabkan julat dia berubah. Julat dia berubah menjadi lebih besar. Ya? Itu adalah senario apabila berlakunya perubahan di dalam sukatan serakan. Apabila kita masukkan satu pencilan. Jadi untuk lebih mengukuhkan lagi fahaman kamu, saya sarankan kamu membuat latihan praktis kendiri 8.2D dalam buku teks, okey, ke-6 soalan ini. Okey, cikgu bagi masa dalam seminggu. Kamu buatlah slow-slow sebab ini merupakan penutup kepada topik 8. Ya. Jadi saya nak kamu jangan putus asa. Okey, cuba dan fahami apa yang saya sampaikan dalam video ini. Okey. Selamat belajar dan jangan putus asa. Okey, jaga diri baik-baik. Okey. Okey, insya-Allah bertemu lagi di video yang akan datang. Okey.